أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah dan taufik. Mudah-mudahan kita sentiasa dikurniakan Allah hidayah dan taufik. Dan insyaAllah pada malam ini akan diteruskan lagi siri kuliah kitab Minhajul Abidin karya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih. Kata Imam Al-Ghazali yang bersoalan, maka sekiranya anda berkata, sesungguhnya nafsu jahat ini merupakan seekor binatang liar dan seekor haiwan yang sukar dijinakkan, lagi jahat perangainya dan tidak terkendali oleh kekang. Maka apakah dia helah ikhtiar dalam menghadapi nafsu ini hingga membolehkan kita menguasainya? Jadi persoalan yang dikemukakan sekarang, taman sekali nafsu itu adalah seumpama binatang buah yang susah kita nak kuasai dia, nak jinakkan dia, susah sekali. Lalu bagaimana caranya? Apa kaedahnya untuk supaya kita dapat menguasai nafsu kita dan dapat menghalang daripada kemahuan buruknya itu? Baik, jawab Imam Ghazali, maka ketahuilah bahawa anda adalah seorang yang benar dalam menyatakan tentang nafsu itu. Jadi pertama sekali Imam Ghazali mengesahkan pernyataan bahawa nafsu itu memang seperti binatang buah. Dari segi susah kita nak kawal dia, apatah lagi nak jinak dia, susah. Dan jalan ikhtiarnya ialah dengan menguasainya. Cara untuk mengawal tak dapat tidak, mesti kita kena kuasai dia, kita kena takluk dia. Tak boleh nak lari, mesti kita kena jajah dia, kena kuasai dia, kita kena takluk dia, baru kita boleh kawal. Kalau tidak, selagi kita tidak mampu menguasai dia, mengawal dia, tak mampu nak menjajah dia tu, nak kontrol dia, memang tak boleh nak buat apa. Ibarat kok kena masuk dia dalam sarang, dalam kurung. Lagi lock dia duk liar main luar tu, memang tak dapat dikawal dengan baik. Dengan menguasainya terlebih dahulu sehingga ianya terkendali oleh kekang. Jadi kalau binatang buah tu, dia dimasuk kakak dia, masuk dalam sakar dia. Lepas tu baru kita boleh nak ikat dia, nak arah dia, nak latih dia sikit. Tapi pada waktu dia berada di luar dalam keadaan bebas, tak dapat dikuasai, memang tak boleh nak waktu.
Itu kata Imam Ghazali. Tamsilan yang mudah. Jadi cara pertama untuk menguasai, untuk kawal nafsu ni, kena kuasai dia dulu. Tapi bagaimana? Telah berkata ulama kami, yakni ulama sufi radhiyallahu anhum, bahawa untuk menundukkan hawa nafsu dan memecahkan keinginan jahatnya ialah dengan 3 perkara. Nak kuasai dia, nak tundukkan dia, kata ulama ahli sufi, 3 cara. Pertama sekali, menahankan keinginan nafsu syahwat. Keinginan dia tu kita kena tahan, kena lawan. Tahan tu dengan arti melawan untuk tidak kita turuti dia. Ini kena letih sikit lah. Kena halangi. Kerana binatang yang degil culah ni, payah kita nak kawal ni, akan menjadi lembut dan lemah apabila dikurangkan makanan. Tu cara dia. Kalau binatang tu ganas, tapi kalau dia kelapa orang, ia mepeh lah yang sikit. Ia singa ni, kalau ia kenyang, lepas tu dia lapar, tapi lapar pada lapar, waktu bahaya lagi tu. Tapi kalau ia lapar sampai mepeh dah, ia lemah sikit. Ia lapar sampai ke tahap tak bertenaga. Jadi demikianlah petua pertama ulama ahli sufi. Nak kawal nafsu ini, cara dia kena kuasai dia sehingga dia tidak bertenaga. Iaitu dengan cara macam mana? Halangi kemahuan dia. Sebab nafsu ni dia jadi kehosuka apabila kemahuannya itu dituruti sepenuhnya. Dia jadi kehosuka. Ibarat kau macam singa kau olah daging sama ke dia. Cara nak suruh dia lemah sikit, hak Allah tu jangan Allah. Halangi dia kemahuan-kemahuannya tu. Dia kehodok. Yang kedua, tanggungkan atas nafsu itu memikul bebanan ibadat. Bebankan dia dengan amalan-amalan ibadah. Sibukkan dia dengan amalan. Kalau dia nak tu kena halang sikit. Kemudian jangan lock dia duduk saja tak ada kerja. Bebankan dia dengan kerja-kerja ibadah. Yang kedua, kerana bahawasanya binatang himar, himar ni keldai, jenis keldai, apabila ditambah pada muatan pikulannya serta dikurangkan makanannya, nescaya dia akan tunduk dan menurut perintah tuannya. Ini perangai keldai. Perangai keldai pula. Kita ni ada belaka pasal rimah, ada pasal keldai tu. Kena pakai belaka petua-petua ni. Tengok. Sekiranya dorongan kemahuan itu tu berat kepada dorongan binatang buah, caranya halangi kemahuan-kemahuannya. Apa kemahuan kita? Makan, minum, tidur, dikurangi. Itulah yang dinamakan riyadhah. Sebab tu kita diperintahkan Allah untuk ibadah puasa yang wajib dan yang sunat. Itu dari segi yang lain, dari segi memang ibadah tetap ibadah. Tapi dari segi yang lain, itu adalah latihan untuk supaya nafsu kita itu dapat dikuasai. Salah satu daripada caranya menghalangi makan minum dia tu dalam tempoh tertentu. Seharian tak makan memang perik juga kita ni. Tapi bila kena sebulan, bertahun, itu sebahagian daripada latihan untuk mengawal nafsu. Jadi tinggal lagi kita tak tengok dari sudut ni. Sebab tu kita kurang berhasil mengawal nafsu, sebab kita tak tengok dari sudut tu. Kita tengok dari segi mana?
kita hanya melihat dari segi sah batal puasa je. Dari sudut hukum fiqhnya. Sudut lain tak apa, harum. Sunat, harum boleh buat, tak apa-apa. Tapi bagi orang yang mengaji tasawuf sikit, bukan saja dari segi sah batal, dia lihat bagaimana amalan itu membantu dia untuk kawal nafsu dia tu, supaya jadi kawal lembut. Supaya jadi kawal lembut. Bukan tak boleh makan langsung, boleh makan juga, tapi dihalangi sebahagian daripada kemahuan dia. Nafsu ni tak akan padam. Dia tak akan padam. Sebut saja nafsu, dia tak akan habis. Dia tak akan jadi kosong. Sebab tu dalam manhaj tazkiyah, penyucian jiwa dalam Islam ni bukan untuk mengosongkan dia sehingga tak ada. Nak kurangkan sehingga dia jadi dalam kawalan kita. Itu tujuan. Supaya dapat dikontrol, dapat dikawal. Maka salah satu caranya riyadhah tadi. Termasuklah ibadah puasa, ibadah qiyamul lail. Semua itu menghalangi sebahagian daripada kemahuan-kemahuan nafsu. Bila dah biasa dengan puasa, kemahuan makannya itu kita dah dapat kontrol. Kalau sebelum ni atas kedok makan kita tak nak kawal. Hak halal pun makan, hak haram pun dia makan juga. Tapi bila kita dapat kawal, dapat kontrol kemahuannya itu, dapat ni dah oleh ni. Makan tak boleh. Dapat dikawal. Demikian juga kita biasa dengan bangun awal pagi. Memang tuntutan nafsu itu ingin terus tidur sampai pagi. Tapi bila diasuh, dikawal, maka dorongan itu sudah dapat dikawal. Kemahuan untuk terus tidur itu sudah dapat dikurangi, sehingga orang dapat melaksanakan ibadah solat subuh dan sebagainya dengan baik. Itu adalah peningkatan. Jadi itu sebenarnya cara. Cuma bila kita tak tahu tu, kita tak begitu puas sangat situ. Kita lebih kepada dari segi betul salah sah ke batal. Molek dari segi tak salah benda tu. Tapi dalam perkara yang sama, dia ada serapang mata lain pula. Untuk mengawal nafsu. Yang ketiga, memohon pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla dan merendah diri berdoa kepadanya. Hak ketiga ni sebenarnya hak ni duduk depan sekali sebenarnya. Tapi Imam Ghazali susunan ilmu. Macam kita jugalah, usaha dulu tawakal, susunan. Tapi sebenarnya sebelum usaha tu kena tawakal dah. Kena dah. Mula gerak tu kena tawakal dah. Demikian juga yang ini, mohon pertolongan Allah. Permulaan lagi. Sebab kalau tidak dengan pertolongan Allah, nak menghalang keinginan pun tidak mampu. Nak membebankan nafsu dengan amalan-amalan pun tak boleh nak buat. Kalau tidak ada pertolongan, sebab tu ni kena tak depan. Dari susunan kita memang ginilah. Praktisnya, amalannya. Ni dua benda yang bukan berbeza, kelainan sikit. Kelainan. Jadi yang ketiga, memohon pertolongan Allah dan merendah diri, yakni merasa hina diri, berharap kepada Allah, berdoa kepadanya supaya ia menolong anda. Supaya apa? Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita. Sebab kalau tak ada kekuatan, memang tak nak buat dua ni. Tak nak buat. Nak menghalang kemahuan dia. Lepas tu nak membebankan diri kita dengan amalan-amalan soleh. Itu tidak dapat dibuat dengan mudah kalau tak ada taufik hidayat Allah. Dan jika tiada pertolongan Allah, maka tiada tempat selamat melepaskan diri daripada godaan nafsu durjan. Memang tak ada tempat. Sebab tu orang-orang arif billah tu, orang-orang arif ni sentiasa ada kecurigaan terhadap diri dia.
Tidak curiga terhadap orang, dia curiga terhadap diri dia. Sebab tu ada beberapa golongan yang dianggap sebagai golongan manusia yang terbaik. Dalam hadis-hadis disebut segolongan mereka itu ahlul jihad, orang yang menggembelintaka untuk menjaga agama dan meninggikan syiarnya dalam pelbagai bidang, pelbagai cabang. Meninggikan syiar agama dalam pelbagai bidang. Peniaga dengan peniaganya, kontraktor dengan kontraktornya, pendidik dengan pendidiknya, semua itu ada ruang untuk meninggikan syiar agama. Perang itu salah satu. Cabang-cabang lain masih banyak. Apa saja yang meninggikan syiar agama itu termasuk dalam pengertian jihadun fi sabilillah. Di dalam Al-Quran, wajahidhum jihadan kabira, itu adalah jihad dengan arti yang luas. Hadapi mereka dalam semua perkara. Golongan yang kedua dalam hadis sebut, iaitu orang yang mengasingkan dirinya untuk tujuan ibadah. Jadi masing-masing ni sebenarnya menurut baju masing-masing. Kita jangan orang ni duk perendah kebiasaan ni. Mu ni duk ngatik seorang dak jadi apa ni anak faham besar lagi ni. Kita nak ukur orang tengok baju. Baju biasa mana? Ada sahabat Nabi nak pergi berjihad, tapi dia kata rumah aku ada orang tua, mak ayah. Nabi kata fa fihi ma fajahid. Balik rumah menjaga mak ayahmu, itu jihadmu. Jadi dalam masalah ini hendaklah masing-masing mengukur ikut baju. Jangan kita ukur orang dengan baju kita. Ni nak ukur orang bukan baju kita. Pada kita kurus kering, nak ukur orang dengan baju agama. Mana lepas? Tak lepas. Tak lepas. Ukur orang dengan baju sendiri. Jadi dalam bab ini Nabi menyebut dua golongan, dua-dua mulia. Satu golongan ahlul jihad. Memang dia ada kriteria dia sehingga dia menjadi mulia dengan amalan itu. Tapi golongan kedua Nabi kata golongan orang yang menyendiri dan beribadah. Ada kelompok ini, ada kriteria dia, ada ciri dia. Tapi mereka tetap golongan yang mulia. Hak yang saya nak kabarnya apa benda? Bukan hak tu nak kabarnya, hak tu sipi-sipi je. Hak nak beritahunya bahawa tujuan dia mengasingkan diri jauh beribadah itu untuk supaya kejahatan dirinya itu tidak mengena orang lain. Bukan tujuan dia lagi supaya orang dah wajah ke dia. Apa beza antara dua ini? Orang yang melarikan diri tempat yang jauh untuk beribadah supaya orang jahat dakwah ke dia, orang jahat dakwah ke dia, itu dasar orang sombong. Dia pandang orang bodoh, dia yang baik, dia lari jauh supaya orang tak kejahatan orang tak sampai ke dia. Tapi orang yang mulia yang disebut oleh Nabi bukan macam itu. Orang yang lari jauh menyendiri supaya takut kejahatan dia tu jangan sampai kena ke orang. Itu dasar dia. Ini dasar ahli sufi. Orang menyendiri bukan kerana supaya kejahatan orang tak sampai ke dia, supaya dia dah buat jahat ke orang. Nak buat dekat-dekat je tu. Tapi dua dasar yang berbeza. Tidakkah anda mendengar ucapan Nabi Yusuf alaihissalam sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran yang berbunyi. Ini kata siapa? Kata Nabi Yusuf. Kata-kata ini kata-kata Nabi Yusuf, tapi didatangkan di dalam Al-Quran. Yani firman Allah mengkisahkan tentang kata-kata Nabi Yusuf. Inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Seorang Nabi mengungkapkan kata-kata seperti ini. Apa maksud? Yang bermaksud surah Yusuf ayat 53. Sesungguhnya
nafsu itu amat menyuruh dengan kejahatan. Nabi Yusuf beritahu nafsu ini memang cenderung tinggi kecenderungannya untuk melakukan kejahatan. Seorang Nabi menyebut. Apatah lagi kita ini, seorang Nabi pun mengungkapkan seperti itu. Memang nafsu memang cenderung mengajak manusia kepada kejahatan. Melainkan orang yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. Jadi yang menjadikan nafsu itu tidak mendorong dia kepada kejahatan, orang yang mendapat rahmat Allah. Dan siapa yang mendapat rahmat Allah? Cirinya bagaimana? Orang yang paling dekat mendapat rahmat Allah. Orang yang paling dekat hatinya dengan Allah. Dekat hatinya. Hatinya itu dekat dengan Allah. Ada dua golongan orang yang dekat dengan rahmat Allah ini. Dua golongan. Satunya orang yang dirinya memang dekat dengan Tuhan. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah Ta'ala itu dekat dengan orang yang berbuat baik. Muhsin, berbuat baik. Ihsan ni ada dua makna. Satunya buat baik, perbuatan. Yang kedua, ihsan dalam pengertian tasawuf, orang yang hatinya itu bulat, ingat dan pandangannya terhadap Allah. Inilah orang yang dekat rahmatnya. Rahmat Allah dekat dengan dia. Yang kedua, orang yang bersifat rahmat terhadap manusia. Orang yang bersifat rahmat terhadap manusia. Di dalam hadis disebut Ar-Rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ar-Rahman permulaan hadis saya lupa. Yang maksudnya lebih kurang kalimat-kalimat awal tu saya terlupa. Maksudnya begini. Orang yang bersifat rahmat ni dirahmati oleh Allah. Lalu pesan Nabi, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Hendaklah kamu bersifat rahmat terhadap yang berada di muka bumi ini, makhluk, manusia, binatang dan sebagainya. Bersifat rahmat. Yarhamukum man fis sama. Sekiranya demikian, yang di langit akan merahmatimu, yakni para malaikat akan merahmatimu juga. Jadi sebab itu saya kata, orang yang dekat dengan rahmat Allah ni ada dua golongan. Satunya orang yang dapat rahmat, orang yang dekat, orang yang ihsan, orang yang dekat dengan Allah. Dan yang kedua, orang yang bersifat rahmat terhadap sesama makhluk. Maka apabila anda mengekali mengamalkan tiga perkara ini, kalau kita kekalkan amalan tadi itu, menghalangi kemahuan nafsu itu sebahagiannya, terutamanya kemahuan buruknya itu dihalangi, jangan dituruti. Kemudian sibukkan dia, bebankan dia dengan ibadah-ibadah yang fardu ditambah dengan yang sunat. Sibukkan dia. Kalau dengan fardu terhad, solat 5 kali. Tapi nak menyibukkan dia ni, tambah dia dengan yang sunat-sunat. Sibukkan dia. Dan yang ketiga, iaitu merendah diri berdoa, berharap kepada Allah supaya dia mendapat pertolongan Allah. Kata Imam Ghazali, sekiranya ketiga-tiga perkara ini diamalkan dengan istiqamah, diamalkan dengan baik, dijaga dengan baik, nescaya nafsu liar anda akan patuh menurut kemahuan baik. Kita akan mencapai suatu kedudukan boleh kawal nafsu, bahkan boleh arah ke dia. Anjing tengah ganas, kari jinak boleh buat buru. Boleh buat buru tak setakat.
Gajah dalam hutan tu bukan main, dah rendah kebun habis hancur lebu. Tapi kena molek jadi kenderaan, boleh naik molek-molek ada. Boleh jadi alat perang lagi dan macam-macam lagi lah. Samalah. Sekiranya perkara-perkara tadi dilakukan, bukan saja nafsu dapat ditundukkan, tapi dapat dimanfaatkan. Jangan pandang nafsu ni secara total, secara mutlak negatif. Jangan. Nafsu ada bahagian manfaat dia. Macam gula. Sekalipun kita hari ni main nak kurang gula dah ke kecil mani, tapi ada manfaat dia. Tak ada gula, ketua gelitik kita. Ketua gelitik ada langsung. Kena ada bahagian dia. Kuih pun tak sedap, main tahu hebel. High-tech pun tak sedap. Nafsu pun seperti itu. Dia perlu, bukan tidak perlu. Tapi setelah dia berjaya dikuasai, dikontrol dan bermanfaat. Bermanfaat betul gitu. Main tak ada kemauan ni rohak juga. Tak ada belaka. Nak pergi sejik pun tak ada, nak makan pun tak ada, nak buat jahat tu memang tak ada baguslah. Tapi nak pergi sejik pun tak ada juga. Nak makan pun tak ada juga. Itu jadi akan jadi masalah lain. Jadi nafsu itu bukan untuk dibentras sampai habis, tidak. Untuk ditundukkan supaya dapat dimanfaatkan dan dia tidak mengganggu kita. Itu tujuannya. Jadi perjalanan ahli tasawuf dalam bab ini bukan nak cabut, hanya untuk kontrol dan memanfaatkannya. Itulah. Macam kita kata ada nafsu langsung. Orang buat salah, main dak marah. Itu sikap yang negatif. Orang buat salah, kita kena marah. Memang itu tuntutannya. Tapi bezanya dengan nafsu ini, kalau nafsu kita tidak terkawal, kita marah-marah bitter. Sampai bila perkara itu sudah dibetulkan pun, kita tetap nak marah lagi ke dia. Tapi kalau nafsu dapat ditundukkan, kita marah bahagian silap tu je. Bila dia betul, sesat. Sebab tu bila kita marah ke dia dalam hati dia, mari juga siang ke dia. Tapi buatkan oleh kerana syarak menyuruh kita supaya betul benda ni, kita betulkan. Itu dia, beza dia. Kalau tak ada langsung, orang panggil dia macam yang ketik tunggal. Tak ada nak marah langsung. Itu negatif. Perlu tapi kodon. Inilah nafsu. Jadi tasawuf mengajar kita supaya melenturkan dia. Bukan buang, bukan cabut sampai ke akar umbi. Maka pada ketika itu anda segera dapat memiliki kemahuannya. Kita dapat kontrol kemahuannya, kawal, dan dapat mengekangnya di bawah kawalan anda. Kita boleh kawal dia, jaga dia dalam kawalan kita. Dan dengan itu anda akan selamat dari kejahatan. Maknanya hak tu bukan cabut nafsu tu. Maknanya kita terselamat daripada angkara buruknya. Bahkan dapat memanfaatkannya. Hak tu makna. Dalam setengah agama, dia ada persepsi lain. Dia kata nafsu inilah yang mencemarkan jiwa manusia. Kena buang perhabis. Lagi tak buang, tak sampai satu tahap. Dia fikir gitu. Jadi sepanjang hidupnya dia buat aktiviti yang pelik-pelik lah. Tak makan langsung, tak tidur langsung, tak minum langsung. Tren-tren seperti ini sudah ada riak-riak di zaman awal Islam dulu. Tapi Nabi cepat-cepat membatalkannya. Ketika ada sekumpulan sahabat mendengar kisah bagaimana ibadat Nabi. Nabi ini sudah dicop dan dijamin sudah tidak ada dosa. Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sudah terampun. Hak lepas je, hak akan datang memang tak ada. Sudah ditetapkan Nabi tidak ada dosa. Yang lepas, apatah lagi yang akan datang pun tak akan ada dosa.
Tapi Aisyah radhiyallahu anha mensifatkan Nabi yang sudah bertaraf seperti itu melaksanakan solat malam sampai bekok kaki. Pecah-pecah kaki dia tu. Hatta waramat qadamah. Kaki dia tu pecah-pecah. Kita dah apa gitu lagi. Bangun sekat malam pun tak ngekah lagi. Tak ngekah lagi. Ni apa belah-belah sikit. Pecah-pecah kaki dia sikit. Tapuk kaki dia tu. Kerana solat malam. Jadi sahabat-sahabat ni mari mikir gini. Seorang Nabi yang sudah tidak ada dosa langsung, seperti itu ibadahnya. Kita ni gua ni. Ini mari. Dasarnya itu kiasannya betul, tapi praktisnya lain. Praktisnya lain. Sebab tu agama ni dia ada 3 step. Kita jangan pandang mudah ada 3 step. Saya sengaja sebut ini supaya kita tahu tidak semudah itu. Step pertama itu nusus, nas, dalil, Al-Quran, hadis. Orang tahu bahasa Arab, yang ngaji bahasa Arab, dia boleh terjemah, boleh faham. Tapi dalam menghayati agama perlu kepada yang lain lagi. Perlu kepada tafsir, tafsir nusus. Faham makna saja. Selanjutnya perlu kepada penafsiran. Gaya nafsi. Kadang-kadang ayat ni berlawan dengan hadis ni. Tak sikul dengan hadis ni. Ayat sama ayat kadang-kadang nampak kelainan. Antara hadis sama hadis kadang-kadang berlaku pertemuan. Macam mana nak selesai? Tafsir. Peringkat kedua. Peringkat ketiga, ada lagi tatbik. Kadang-kadang nasnya begini, cara pelaksanaan dia lain sikit. Lain sikit. Kalau dalam nas, orang yang melakukan dosa besar, memang zahir nas itu menyatakan semacam sudah tidak beriman. Tapi orang dah secara praktisnya, orang yang melakukan dosa besar dikenaki bertaubat. Bukan beri batal iman. Kalau batal iman dia kena syahadah balik. Tengok. Dalil menjelaskan la yazni zani hizna yazni wa huwa mu'min. Orang yang berzina tu dia akan berzina pada waktu tu kalau dia beriman. Seolahnya ni beritahu dia buat benda tu masa dia tak beriman dah. Inilah yang dipegang oleh kelompok Khawarij dulu. Sehingga mereka menjatuhkan orang yang tak ikut Al-Quran dan Sunnah menurut faham mereka itu dianggap sudah tidak beriman lagi. Tak akhir sekali dituruti dengan hukum bunuh. Sebab tu mereka merancang pembunuhan Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah, Amr bin al-As. Orang yang tak berjaya, Sayyidina Ali kena. Siapa masa dia? Siapa takdir dia? Mati dibunuh. Sahabat Nabi, menantu Nabi, sepupu Nabi. Cukup lekat. Mati dibunuh. Kerana angkara petua-petua seperti ini. Jadi dalil macam tu. Tapi praktisnya, orang yang lakukan dosa besar, tugasnya adalah bertaubat. Kalau batal iman, bukan taubat, syahadah. Jadi perlu kepada nas, tafsir nas, tatbik pelaksanaan. Dia banyak peringkat kena tengok ada kelainan-kelainan mereka ni. Itu perkara ni. Jadi kisah saya sebut tadi tu tak habis lagi. Jadi bila ada sekumpulan sahabat ni dia mikir pasal itu. Tapi pada kita kalau tengok satu arah betul lah kisah Nabi tak salah pun gitu. Kita patutnya kena lebih lagi lah. Secara logiknya memang begitu. Tapi tatbiknya tak semacam tu. Lalu masing-masing mereka berhasrat. Salah seorang di antaranya berhasrat untuk selepas ni tak mau tidur malam lagi dah. Nak semayang sepanjang malam, nak qiyam boleh, tak mau tidur-tidur dah. Salah seorang yang lain berhasrat, aku ni lepas ni aku nak puasa, tak mau buka-buka pula dah.
Tak mau buka-buka dah, nak puasa je. Salah seorang yang lain berasa, lepas ni aku tak menikah-nikah dah, tak mau bini-bini dah. Oh sangat. Macam-macam. 3%. Tak mau bini, tak mau makan-makan, tak mau buka langsung, tak mau tidur malam langsung. Bila berita ni sampai kepada Nabi, Nabi panggil. Nabi betulkan. Aku yang paling bertakwa, tapi aku puasa, aku buka. Aku tidur malam, aku qiyamul lail, tapi aku tidur juga. Aku berkahwin. Nabi bahawa sikap itu sikap yang salah. Kenapa? Manusia ini, syarak ni datang perintah bukan untuk cabut nafsu tu. Itu tidak mampu dilakukan. Dan kalau berlaku pun bukan manusia lagi. Itu sudah jadi malaikat. Maka syarak datang untuk mengawal dan memanfaatkan. Itu bendanya. Maka jika anda berkata, kalau ada pertanyaan lain, terangkanlah kepada kami sekarang apakah dia takwa itu. Yang melarang banyak perkara. Takwa pula dah. Kita selalu di mimbar Jumaat pesanan daripada khatib, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Tapi apa sebenarnya takwa? Inilah yang akan dijelaskan oleh Al-Ghazali. Hingga dengan penerangan itu kami mengetahuinya. Kalau begitu takwa itu apa? Sehingga kami dapat faham dengan baik. Baik, kata Imam Ghazali, maka mula-mula sekali hendaklah anda mengetahui. Mula sekali kita mengetahui, hendaklah kau tahu bahwasanya takwa itu adalah perbendaharaan yang amat berharga. Sebelum Imam Ghazali menghuraikan pengertian takwa ni, nak bernilai dulu. Pertama sekali, takwa ini adalah khazanah. Khazanah ni tempat simpan harta yang tidak ternilai harganya. Ibarat gedung yang menyimpan harta yang sangat mahal. Itulah takwa, kata Imam Ghazali. Sekiranya anda mendapatnya, maka betapa banyaknya anda memperolehi kekayaan daripada permata yang amat mulia. Sesiapa yang dapat menguasai gedung ni, dapat memiliki takwa, berarti dia memiliki harta yang banyak. Dia memiliki harta kekayaan yang banyak. Barang indah berharga yang amat mahal, dia akan memiliki benda ni. Kebaikan yang amat banyak, rizki yang amat mewah, kejayaan yang amat besar, keuntungan yang amat banyak, dan kerajaan yang maha agung. Kekayaan, kemewahan, kesenangan, kemuliaan, kerajaan lagi bagi orang yang memiliki takwa. Kita akan tanya pula, aku rasa selama ni aku takwa dah, tapi aku rasa tak boleh lagi benda-benda ni. Gua mana bahasa pula gitu. Selama ni rasa takwa dah aku ni kata. Tapi tengok saudara-saudara ni caduk ni mana ni. Tak boleh-boleh ni. Ini yang ingin dijelaskan Al-Ghazali. Sebab tu saya kata, kitab Minhajul Abidin ini ditulis Imam Ghazali bukan untuk orang taraf fardu ain, tapi dalam dia tu, isi dia tu banyak benda-benda yang bermanfaat untuk orang fardu ain. Itu benda ni. Sudah mulai insya' Jadi kerana sudah masuknya waktu insya', kita berhenti setakat ini dulu, dan insya-Allah huraian terhadap kitab ini akan bersambung pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.